Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Datuk Speaker. Permatang Pauh memulakan perbahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Perbahasan RMK 12 yang tertunda akibat pandemik dan krisis khianat politik dengan tema Keluarga Malaysia dipilih Perdana Menteri kita yang baru. Dan saya mahu melihat tiga aspek, Datuk Speaker: ukuran realistik, memperkukuh penyampaian perkhidmatan, dan ketiga, sasaran yang tepat, the right KPI, supaya kita membantu bukan menghalang. Persoalannya, keluarga Malaysia manakah yang menjadi keutamaan untuk kita hari ini dan 5 tahun mendatang? Permatang Pauh pilih keluarga B40 sejumlah 2.91 juta isi rumah sekitar 2019 dengan pertambahan 580,000 lagi isi rumah tahun ini. Maka, sebagaimana disebut sebelumnya, antara April hingga Mei 2021, Alhamdulillah, 14 orang enumerator anak jati Permatang Pauh turun kawasan menemu ramah 332 isi rumah bagi mengenal pasti 9 dimensi penyisihan yang mampu membuahkan indeks kemiskinan pelbagai dimensi MPI yang terbaru. Dengan dorongan Profesor Fatimah Kari, pakar ekonomi Universiti Melaya, kita tambah 3 dimensi ukuran, Datuk Speaker. Tahap keselesaan dalam rumah. Rumah kecil banding rumah besar lain kesannya bila kita dikurung. Kehilangan pekerjaan dan ruang niaga. Dan juga bagi anak-anak, akses PDPR. Semua bertujuan mengkaji jenis kemiskinan dihadapi supaya kita boleh beri bantuan dengan lebih bersasar dan berkesan. Ya, saya akui RMK 11 guna pakai ukuran MPI, tetapi kerana ukuran yang diguna pakai tidak realistik, ia mengakibatkan Malaysia, Datuk Speaker, gagal tersenarai dalam laporan PBB, laporan pembangunan manusia 2019. We're not even listed, ya. Jadi laporan kami di Permatang Pauh memperincikan beberapa kesimpulan utama yang saya harap dapat diambil kira dalam RMK 12. Pertama, ketua isi rumah wanita beserta anak-anak mereka jauh lebih miskin. Kedua, anak-anak segmen B40 alami extreme food poverty. Tak cukup makanan bernutrisi. Dan ketiga, risiko menjadi generasi tercicir akibat terbatas akses kepada PDPR. Maka kesimpulannya, kami datang dengan jumlah paras pendapatan garis kemiskinan pasca COVID. This is more realistic, mengambil kira impak COVID bagi Pulau Pinang RM2,151 berbanding PJK 2019 dalam laporan Malaysia ke-12, RMK 12, iaitu hanya 1,989. Kita menyaksikan tragedi penyisihan kanak-kanak dan menjelang tahun 2020. Kenapa saya sebut tentang pelaksanaan yang lebih tuntas? Saya lihat dan saya kira daripada laporan KRI, jumlah bantuan sosial dan subsidi meningkat daripada 95 2012 kepada 137 menjelang 2020. Tapi jumlah belanja subsidi oleh kerajaan jatuh dari 45.5 bilion kepada hanya 25.5 bilion ringgit. Maksudnya lebih rendah. And even if you take into account the removal of petrol subsidies, jumlah diterima tidak memadai. Saya bagi contoh bahawa Kementerian Wanita, BKK, bantuan kanak-kanak, hanya sampai kepada 62,000 keluarga pada 2020. Kurang 1% daripada seluruh isi rumah Malaysia. We have a real problem here. Kalau kurang daripada 1% kanak-kanak daripada seluruh isi rumah yang dapat. Bila kita teliti, nampaknya walaupun PJK naik, YB Jeli tadi datang, PJK naik daripada RM980 kepada RM2,208. Diperkenal tahun 2019. Tapi bila tahun 2020 melanda, pandemik hadir dalam hidup kita, mereka yang terima hanyalah di bawah tangga RM980 sahaja. They use the old PJK. Jadi bayangkan PJK baru dah diwujudkan, tapi penerima bantuan masih guna PJK lama. Saya rasa ini silap mata dan mungkin yang harus diperbaiki, because tak adil, ya. Ramai akhirnya kehilangan peluang. Tadi pagi ada ahli parlimen sebut pelaksanaan oleh Roosevelt di Amerika Syarikat. Nak pastikan, ya, kita belanja dengan lebih banyak lagi to improve infrastructure. Tidak sempurna kalau rujuk Roosevelt, kalau tak gandingkan dengan pengenalan the Revenue Act of 1935.
Ketika itu, Roosevelt naikkan cukai pendapatan persekutuan untuk mereka yang kaya. Memperkenalkan cukai kekayaan, cukai progresif sampai 75% daripada pendapatan tertinggi. It was called, Dr. Speaker, the Soak the Rich Act. Jadi saya rasa bila kita ambil, saya rujuk laporan KRI, sedutannya mengatakan capital gains remains untaxed in Malaysia except only for gains from the disposal of real property or on the sale of shares in a real property company. Now, taxing wealth may be pertinent for Malaysia given that wealth is typically more unequally distributed than income in other countries. Saya rasa kita tak berlari. You see, sekarang ni kau nak belanja, kenalah pastikan kita attack and address kesenjangan yang utama. Jadi cukai kita kebanyakannya bersifat regresif. Maka kerajaan harus memperkenalkan cukai-cukai lebih progresif bagi membiayai program sosial. Tuan Speaker, semenjak COVID lagi, kita juga dapati menerusi survey MPI, Ketua Isi Rumah Wanita, daripada dulu sampai sekarang, tanggung beban dan ketidakadilan struktur, mereka lebih terdedah kepada kerapuhan sistem dari segi kewangan, beban berganda dari segi kesihatan dan mobiliti sosial. Maka RMK 12 harus mengambil kira perspektif gender dan kalau boleh saya sebut tentang penyediaan ekosistem yang khusus. You focus on the need from cradle to grave, satu. Tapi keduanya, from victim to abuser. Hurt people hurt. And we must end the cycle. Jadi bila kita lihat begitu ramai victims of domestic abuse, saya mahu kerajaan mendukung sepenuhnya agenda reformasi penjara yang mengambil kira keperluan menubuh jawatan kuasa kerja dan reformasi yang melibatkan probation council, pemindahan fungsi kesihatan penjara kepada KKM. These are really important. And the last point, Dr. Speaker, please. Ya, saya harap kita ambil kira dasar perumahan. Harus ambil kira keperluan ketua isi rumah wanita dan bagi bahagian sokongan keluarga mahkamah syariah sekarang ini, di semua negeri mendahulukan wang pendahuluan nafkah yang tidak dibayar oleh bekas suami. I think we have to really support this because anak-anak ketua isi rumah wanita tak boleh kita kesampingkan. Yang terakhir, memandangkan ada beberapa undang-undang yang wujud. Saya nak sebut tentang dapatan bila melihat anak-anak tidak mendapat makanan yang bernutrisi. The food poverty is real, Dr. Speaker. Jadi kita telah membuat kiraan didapati RM256 per kapita diperlukan bagi memuatkan keperluan anak-anak tak cukup makan yang berkualiti. Ini selari dengan cadangan Khazanah Research Institute yang menyatakan perlu kita laksana Universal Child Benefit. Saya fikir memang harus diambil kira oleh Kementerian Kewangan dan diganding dengan projek pengenalan untuk mencapai internet bagi semua kanak-kanak di luar bandar. Saya tahu Menteri menjawab akan dilaksana projek fiberization. Saya dalam PAC, kita tahu kita hilang rugi 3 bilion. Projek Bestarinet, ramai puluhan ribuan tak dapat internet. So please, stop thinking mega. Saya rasa kita kena membumikan projek mega, implement small scale. Ada juga TV white space. Use the unutilized spectrum bagi anak-anak kita dapat penggunaan internet. Kalau di Kenya boleh buat, saya pasti insya-Allah di Malaysia boleh buat. Tapi kita perlu political will dan laksanakan secepat mungkin. Saya tak mahu anak-anak Pematang Pauh lebih 20,000 kena tunggu sampai 2022. I'm sorry. Dia dah hilang beberapa puluh minggu dah daripada alam persekolahan. Kita minta small scale, small investment insya-Allah boleh dilaksanakan. Dr. Speaker, terima kasih dan saya harap inilah keluarga Malaysia yang diperjuangkan dalam RMK 12. Terima kasih.